billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa khabar para penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teruskan kita berselawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Dan alhamdulillah kembali kita pada pagi ini bagi kita membicarakan fiqh mengharmonikan perbezaan bagi edisi Rabu iaitu 20 Oktober 2021 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1443 Hijri. Dan alhamdulillah para penonton, sebagaimana biasa kita bawakan ke studio pada pagi ini tetamu undangan kita, bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat tu? Baik, syukur. Cantik baju hari ni. Alhamdulillah. Sempurna Maulidur Rasul tu Ya. InsyaAllah tabarakallah. Dan semestinya Datuk, kita mengalu-alukan kepada para penonton untuk sama-sama mengimarahkan program kita pada pagi ini. Sebagaimana biasa, hantarkan sebarang persoalan ataupun kemusykilan menerusi talian ataupun hubungi kami di talian bebas tol 1888 1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda, komen anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan Datuk, untuk permulaan topik kita pada pagi ini, fiqh mengharmonikan perbezaan. Sebagaimana pepatah pernah menyebutkan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Begitu juga manusia. Ada yang diminati, ada yang tidak disukai dan sebagainya. Jadi untuk mengharmonikan perbezaan tersebut, dan mukadimah saya serahkan kepada yang berbahagia Datuk. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Dai Anas, para penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita pada hari ini dapat sama-sama menghidupkan majlis ilmu, walaupun kita dipisahkan dengan dengan televisyen, kita macam dalam talian juga, tetapi sebenarnya ini merupakan satu perkara yang cukup baik, kerana di mana-mana saja kita boleh menonton dan kita boleh menuntut ilmu. Allah. Bahkan ada yang tengok hari ini mungkin dalam Facebook telah dilinkkan. Betul. Maka orang dengar sambil bawa kereta nak pergi pejabat, dapat pahala. Betul. Dapat pahala menghidupkan majlis ilmu, insya-Allah. Dan saya doakan semoga Allah Taala murahkan rezeki semua pihak yang terlibat dengan rancangan Tanyalah Ustaz TV3, TV9, kerana program ini, rancangan ini sangat baik dan ia telah bertahan begitu lama untuk memberi ilmu dan rangsangan kepada masyarakat umat Islam, sama ada di Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Saya pun tak sangka bila ada orang Thailand kenal kita. Dia kata, saya selalu tengok dekat Tanyalah Ustaz. Oh, maksudnya sampai ke tempat mereka. Alhamdulillah. Bila sebut tentang adab kita meraihkan khilaf ataupun dia panggil fiqh dalam menangani khilaf, perkara ini dah dibincangkan ulama begitu lama sekali, dan kita kena faham bahawa hidup kita ni tidak akan lari daripada khilaf. Betul. Ya, khilaf seperti mana yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Pertama, kekhilafan itu boleh berlaku sama ada dalam bentuk pandangan, dalam bentuk percakapan, dalam bentuk perbuatan,
Jadi semua ini merupakan fitrah manusia. Betul. Tak ada orang yang akan kata, oh saya bersetuju semua 100%. Kalau ada 100 orang, semua setuju dengan pandangan kita. Amat sukar. Betul. Boleh dapat, tapi amat sukar. Dia mesti akan ada pandangan-pandangan lain, sama ada ia pandangan yang lebih baik, atau pandangan itu kurang baik daripada pandangan kita. Itu biasa. Jadi oleh sebab itu, ulama' telah membahagikan 3 jenis khilaf. Ya. 3 jenis khilaf. Sebelum kita nak selesaikan masalah, dia panggil nak selesaikan masalah khilafiyah ni, masalah perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, perbezaan keputusan. Kita kena tahu ada 3 perkara dalam bab yang melibatkan khilaf. Pertama, khilaf dalam isu-isu yang disebut sebagai khilaf amlahul hawa. Kekhilafan yang berpunca daripada nafsu. Benda ini memang kita kena lawan. Kalau dia cakap benda yang membawa kepada nafsu, yang membawa kepada, orang kata apa, membawa kepada pandangan yang tidak berasas. Dia nak lawan pandangan Anas, tapi pandangan Anas ni ada fakta. A, B, C. Sebagai contoh, pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh ulama'-ulama'. Mereka berfakta. Nak tentukan suatu hukum penuh dengan fakta. Tiba-tiba kita datang bawa pandangan tanpa fakta. Saya ambil pandangan ini daripada WhatsApp saya. Oh, tak boleh. Itu dipanggil amlahu bisababi al-hawa. Dia, orang kata apa, khilaf itu berlaku disebabkan nafsu. Nombor 2, kekhilafan disebabkan fakta. Amlahul haq. Dia panggil kekhilafan berpunca dari fakta yang ada. Anas ada fakta, saya ada fakta. Dua-dua ada fakta. Maka kita kena tengok di antara 2 fakta ini yang mana lebih kuat dan lebih utuh. Itu 2. Nombor 3, kita ada khilaf ma bainal zam wal madah. Dia ada nombor 3 ni, kekhilafan dalam isu-isu remeh-temeh. Nak pakai emas warna, tadi saya datang tadi tanya penerbit, nak pakai emas warna ni ke warna hitam? Penerbit penong tak tahu nak cakap apa. Dua-dua tak sesuai. Jadi maknanya kekhilafan antara warna emas, putih atau hitam. Dia yang penting pakai. Tahu? Tapi warna sesuai dengan baju atau tidak, itu khilaf yang kecil. Jadi kat sini yang kita kena berhati-hati. Ramai masyarakat kita, umat Islam hari ini bergaduh pada benda kecil. Sedangkan yang besar itu lebih penting untuk dibincangkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Satu penjelasan ataupun mukadimah yang cukup luar biasa daripada yang berbahagia Datuk. Dan semestinya para penonton, kita dah ada soalan yang pertama Datuk di Facebook. Sahabat kita yang bertanya, penonton setia Sal Rasid Cik Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah definisi taufik? Mengharmonikan sesuatu perbezaan pendapat menurut Islam. Fiqh mengharmonikan mungkin soalannya. Apakah yang dimaksudkan dengan ta'aruf baina al-adillah? Percanggahan di antara dalil dan bagaimana cara para fuqaha menyelesaikannya. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. 2 soalan daripada sahabat kita di Facebook. Dia ada 2 benda. Benda ni disebut dan dibincangkan dalam kitab usul fiqh. Kalau siapa yang belajar usul fiqh, dia kalau kat universiti, kalau siapa yang belajar dalam bidang syariah, usul fiqh ni adalah merupakan the kill subject. Subjek paling payah lah. Kalau saya tanya anak saya dalam sains, dia ambil sains kan kat universiti, saya kata apa subjek yang paling payah dalam sains? Dia kata paling orang takut sekali adalah math dan juga fizik. Ini antara 2 subjek yang killer subjek lah. Nanti dia ada lagi lah subjek-subjek lain. Tapi dalam pengajian Islam, yang paling payah adalah usul fiqh. Dan usul fiqh ini dia sangat orang kata apa? Sangat unik. Jadi antara benda yang dibincangkan ialah at-taufiq bainal aqwal. Bagaimana kita nak harmonikan antara 2 pandangan ulama. Contoh, ada dalam mazhab Syafi'i, sapu rambut wajib dalam bila kita ambil wudu, rambut tu kita kena sapu, betul tak? 3 helai. 3 helai. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 3 helai. Banyak tak apa. Ada ulama pula kata ambil separuh, sapu separuh. Ada pula ulama kata sapu sampai belakang. Jadi dalam mazhab Syafi'i, untuk kita menghormati semua pandangan, yang 3 tu wajib. 3 helai tu.
Tak boleh kurang lah. 3 tu wajib. Sunat sapu semua. Lebih selamat. Sebab apa? Nak menghormati kedua-dua pandangan. Betul. Menghormati semua pandangan ulama. Bukan saja 2, 3, 4 pandangan untuk menghormati semua pandangan. Itu at-taufiq bainal aqwal. Cuba mengharmonikan kesemua pandangan untuk kita menghormati ulama-ulama besar itu. Jadi tak ada saya nak cakap kata pandangan Hanafi salah, pandangan mazhab Syafi'i salah. Tak, saya menghormati semua pandangan dengan mentaufikkan atau mengharmonikan ke semua pandangan-pandangan ulama itu. Itu nombor 1. Nombor 2, bagaimana kita nak mengharmonikan antara 2 dalil. Satu dalil kata makruh, satu dalil kata harus. Ini macam mana kita nak nak mengharmonikan antara 2 benda ni. Jadi ulama-ulama dalam isu dalil ini, mereka akan mencari dalil-dalil sokongan. Akan tengok kepada dalil-dalil sokongan. Contoh, macam mana keluarnya, saya kaji tentang rokok kan. Kebanyakan ulama mengharamkan rokok. Dan ada ulama lebih kurang 10% tak sampai mengharamkan memakruhkan rokok. So 90 kata haram, 10 kata makruh. 10%. Jadi saya tengok macam apa dalil yang mereka pakai. Sebab benda ni baru. Asalnya benda tu rokok tu harus. Lepas tu bertukar daripada tahun 1970 tu, dah bertukar daripada harus kepada makruh. Fatwa kebangsaan. Fatwa antarabangsa. Bukan kebangsaannya. Antarabangsa ni. Daripada 50-an harus. Semua isap rokok. Sebab tak ada apa. Sebab orang tak nampak. Kajian belum berlaku. Betul. Jadi sebab apa dalil dia? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada setiap perkara itu adalah harus. Jadi isap rokok, ulama kata, ulama besar di Mesir pun isap rokok. Ulama besar di Syria isap rokok dulu. Sebab itu common. Lepas tu bila kajian mula naik, lepas tu nampak kesan-kesan negatif daripada rokok oleh doktor-doktor perubatan, dia bertukar di akhir 60-an masuk 70-an, dia bertukar dari harus kepada makruh. Ada dalil dia. Sebab apa? Dia dah mula pergi lihat kepada ad-darar, la darara wala dirar. Lepas tu pada awal ataupun pertengahan 80-an sudah mula ulama kebanyakan yang mula mengharamkan. Kerana kajian-kajian telah detail telah berlaku kepada rokok antaranya Jepun. Bahawa rokok itu membawa kepada kemudaratan. Kementerian Kesihatan kata membawa kepada kemudaratan. Jadi itu lagi mengukuhkan lagi hujah ulama, dalilnya mengatakan bahawa rokok itu haram. Nampak tak? Mereka melihat kepada dalil tu hampir sama, tetapi dia bawa lagi dalil-dalil lain, hujah-hujah lain, saintifik ataupun sebagainya untuk mengukuhkan lagi dalil hujah dan juga hukum yang ditentukan. Jadi dalam hal ini ulama bila bertemu antara 2 dalil, mereka akan cari hujah yang lebih dalil-dalil sokongan untuk melihat yang mana lebih kuat di antara 2 dalil tersebut. Allahu Akbar. Dan semestinya Datuk, sebagai masyarakat awam seperti saya dan juga mungkin kebanyakan masyarakat di luar sana yang terkadang mereka menganggap bahawa sekejap haram, sekejap makruh sebab mengambil jalan pintas kerana tak mahu berfikir panjang, tak mahu letih-letih fikir. Jadi sehingga menyebabkan institusi Islam itu dilihat sebagai satu institusi yang terutama badan-badan yang berautoriti menghilangkan kredibiliti mereka. Jadi bagaimana untuk menjelaskan dan mengharmonikan pemikiran masyarakat di luar sana supaya mereka lebih menghormati badan-badan berautoriti. Dan kita minta Ustaz ataupun Datuk jawab selepas kita kembali daripada iklan ni. Kerana kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah terus setia bersama dengan kami pada pagi ini untuk kita sama-sama mengharmonikan perbezaan. Itu topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Masih lagi kita bersama dengan Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif,
Dan Datuk, kita nak raikan sedikit persoalan yang saya ajukan tadi sebelum kita berhenti rehat, tentang bagaimana untuk kita mengharmonikan dan menjelaskan mungkin kepada masyarakat. Terkadang mereka melihat bahawa sekejap hukumnya berubah begini, sekejap hukumnya berubah begini, dan semestinya badan-badan yang berautoriti di negara kita dan juga dunia khususnya tidaklah mudah-mudah untuk melakukan sesuatu perkara ataupun hukum untuk diputuskan, melainkan ada sebab-sebab yang tersendiri. Jadi bagaimana untuk menjernihkan perkara ini, Datuk? Okey. Macam mana kita nak menjernihkan keadaan? Ya. Pertama sekali, tak lain dan tak bukan apabila kita sebagai orang awam, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada pakar kalau kita tidak tahu. Itu Allah dah bagi tahu dah. Itu konsep awal yang kita kena faham dan yang kita kena taati dalam Quran ni. Taat kepada pakar. Itu nombor satu. Nombor dua, kita kena faham, ya, masyarakat kena faham kenapa hukum tu boleh berubah-ubah. Sebab kaedah juga menyebut al-ahkam tataghayyar bi taghyir azman. Hukum itu boleh berubah mengikut zaman dan keadaan. Tetapi hukum-hukum yang bukan bersifat qat'i yang disebut dalam Quran. Oh, macam contoh arak. Allah sebut dalam Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak itu haram. Tak boleh nak cakap dah, najis. Najis dan haram. Tak ada kompromi. No kompromi, sebab dah sebut dalam Quran. Dan tak boleh nak cakap apa dah. Oh, kita kata sebab zaman dah berubah, keadaan buat arak dah berubah, jadi kita nak, orang kata apa, kita nak halalkan. Tak boleh, haram. Nama pun baru tu. Oh, sekarang ni nama pun baru. Ni baru pula saya dengar cerita ada pula yang buat keluar nama-nama Omar lah, Allah ya. Na'udzubillah lah kan, dah mula menggunakan nama-nama orang Islam. Dia test market tu. Test market. Jadi oleh kerana itu kena berhati-hati. Betul tak? Tak ada kompromi dalam buat arak. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Tak boleh. Haram. Benda yang haram, kita kata haram. Betul. Benda dah sebut dalam Quran. Cuma benda-benda yang kita kata, ia wajib. Betul. Contoh, ya, mufti-mufti kita di Malaysia dan juga antarabangsa. Betul. Pada musim PKP, wabak, ya, COVID-19, ulama dunia telah membincangkan isu-isu, dia panggil isu-isu tarik, isu-isu yang mendatang, yang tak pernah berlaku, jadi kita kena keluarkan fatwa baru. Contoh, sembahyang Jumaat itu memang wajib. Betul. Tapi disebabkan COVID, disebabkan nyawa manusia terancam, maka mufti-mufti seluruh dunia, termasuk di negara kita, berbincang setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap sebulan sekali. Tengok pada keadaan. Betul. Macam mana nak buat ni? Sembahyang Jumaat wajib. Nampak tak? Betul. Tu ramai orang pening tu. Kenapa kerja wajib? Kan Islam tu wajib, kenapa jadi tak wajib pula? Betul. Tengok kepada keadaan. Bermula daripada wajib sembahyang Jumaat, disebabkan nyawa manusia dan sebagainya, boleh membawa penyebaran wabak, menyusahkan banyak benda. Betul. Menyusahkan pihak-pihak berwajib untuk menangani COVID-19, maka dia telah meletakkan perubahan. Betul. Macam contoh, Mufti Negeri Selangor, dia letakkan, okey, siapa yang di musim PKP, COVID-19, solat Jumaat hanya pihak yang telah diamanahkan untuk mengimarahkan masjid. Maknanya AJK. Manakala orang awam ditukar kepada solat zuhur di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Hatta azan pun pernah berlaku pertukaran. Sebab apa? Sebab isu baru. Betul. Tapi dia tidak kekal sembahyang kat rumah. Akan berubah, akan kembali kepada wajib macam biasa. Betul. Iaitu solat Jumaat macam biasa. Cuma keadaan itu perlu dibincang dengan detail, kerana kena ada timbang tara di antara nyawa manusia dengan kewajipan solat Jumaat. Nampak tak? Bukan semua awak, saya nak sembahyang Jumaat, semua mufti-mufti nak sembahyang Jumaat, semua ulama nak sembahyang Jumaat. Takkan ulama satu dunia salah. Allahu akbar. Na'udzubillah, saya tak berani nak cakap. Antaranya Mufti Al-Azhar. Saya baru saja baca buku yang ditulis oleh Mufti Al-Azhar, lebih kurang 746 muka surat, 47 muka surat. Bayangkan 700 tu saya baca dalam lebih kurang seminggu setengah lah. Saya baca bagaimana penentuan hukum isu-isu COVID berlaku dalam kalangan ulama dunia. Menarik betul. Termasuk dalam bab solat Jumaat, termasuk solat renggang-renggang. Sementara
Lepas ni insya-Allah kita akan rapat balik. InsyaAllah, amin, insyaAllah. Cuma kita kena tunggu masa sikit. Bagi masa ulama-ulama berbincang, mufti-mufti berbincang untuk menentukan hukum yang lebih sesuai dalam keadaan COVID-19 ini. InsyaAllah. Jadi itu sebabnya orang awam ni pertama taat kepada pemimpin, dan pemimpin pula ataupun ulama-ulama kena amanah dengan ilmu mereka. Dan saya yakin sangat-sangat mufti-mufti dekat Malaysia ni, dan saya kenal mereka secara peribadi, memang orangnya warak, orangnya sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak tentukan suatu-satu hukum mereka sangat detail. Nak tentukan hukum dia akan panggil lagi ahli muzakarah fatwa di peringkat negeri-negeri untuk memastikan fatwa yang ditentukan itu tidak tersasar daripada landasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Allahu akbar, subhanallah, luar biasa penerangan daripada yang bagi Datuk. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama ambil pencerahan yang telah pun diberikan dalam usaha untuk kita mengharmonikan perbezaan, Datuk. Dan di talian, Datuk, pada ketika ini soalan daripada sahabat kita menerusi sahabat pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan saya begini, tanya Ustaz. Ya. Bagaimana cara bagi membentuk kerohanian perbezaan pendapat supaya tidak berlaku dalam situasi membentuk pentadbiran, khususnya di surau, terutama di kalangan jemaah-jemaah. Nah, itu jawapan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail Maisa dari Sungai Buloh, sahabat pemanggil setia kita, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Isu ataupun situasi bersama dengan para jemaah di surau ataupun masjid. Biasalah orang kata apa, kadang-kadang tu dia telan mati emak di luar mati bapa. Cakap salah, tak cakap salah. Ni pula orang lama, Ustaz. Jadi mungkin ada pandangan yang kita nak suarakan tapi takut terguris hati dan sebagainya. Nak mengharmonikan perkara tersebut. Itu sebabnya para ulama, ya, antaranya Syekh Ali Jumaah, termasuk juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia menjelaskan bagaimana kita nak menyelesaikan kekhilafan yang berlaku dalam semua, termasuk dalam rumah tangga, termasuk dalam pentadbiran. Tak lain dan tak bukan, wasyawirhum fil amri. Pertama sekali, banyakkan berbincang, banyakkan bermusyawarat. Apa-apa yang kita nak buat, pastikan kita buat secara kolektif, secara beramai-ramai. Kerana idea itu akan datang setelah kita berbincang. Itu yang akan dapat. Itu sebabnya Allah Ta'ala pun dia suka kita ini berjemaah. Ya? Sentiasa Allah akan bersama dengan kita. Rahmat Allah akan bersama dengan kita apabila kita buat sesuatu itu dengan berjemaah. Nombor dua, macam mana nak selesaikan isu-isu macam pentadbiran di surau, masjid. Ya? Itu pun satu hal. Kenapa jadi berbalah? Kenapa jadi tidak synchronize? Tidak ada, orang kata tidak nampak sehaluan antara jemaah dengan AJK. Pertama, kemungkinan disebabkan hubungan antara AJK dengan jemaah tidak rapat. Itu sebabnya kita kena rapat. Ya, kita tak boleh nak terlalu bangga dengan apa yang kita ada. Sementara ni kita ada pangkat. Ya, kita ada jawatan dalam surau dan masjid, maka kita jangan terlalu gairah dengan jawatan tersebut. Kita kena rapat dengan orang bawah, seperti mana Nabi buat dengan para sahabat radhiyallahu. Nabi sangat rapat dengan orang-orang ataupun orang keliling di Masjid Nabawi. Mesra jemaah. Itu pun sangat penting. Dia tak boleh diktator sangat. Tak boleh. Dia mesti ada bincang. Kuasa veto. Contohlah, saya tengok masjid-masjid pun hari ni untuk para jemaah sekalian. Masjid-masjid AJK sangat, orang kata apa, mesra jemaah sebenarnya. Sebab saya perhati, ada jemaah terlupa bawa sejadah pergi masjid, pergi surau. Tapi bagusnya jemaah ni, AJK masjid, dia sediakan satu bakul untuk sejadah yang sejadah yang tak yang boleh digunakan, oleh jemaah yang terlupa. Ada satu bakul kosong. Bila keluar, ambil kat sini, keluar letak kat bakul kosong. Mereka ada orang tolong basuh pula. Dobi kan? Ya Allah, maknanya ini salah satu daripada usaha yang dibuat oleh AJK Masjid. Jadi saya rasa kena ada kesefahaman antara AJK dengan para jemaah. Nombor tiga,
kita kena ikut apa sahaja yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Kalau ada pihak Jabatan Agama Islam negeri-negeri macam saya di Selangor, saya berpegang dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, JAIS. Maka apa-apa keputusan yang nak dibawa dan nak pegang oleh AJK dan surau, AJK Masjid dan Surau, maka para jemaah kena faham bahawa apa yang dibawa, apa yang ditegaskan oleh pengurusan surau dan masjid adalah daripada pihak Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Jangan banding-bandingkan dengan tak boleh. Tak boleh. Situasinya tak sebab sama. situasi berbeza. Betul. Fatwa di negeri Selangor tak sama dengan fatwa di wilayah Persekutuan. Betul. Sebab suasana berbeza. Betul. Ya, Orangnya berbeza. Orangnya berbeza. Keadaan berbeza. Betul. Nak samakan negeri Selangor dengan negeri Kelantan tak sama. Lorak dia dah lain dah. Lorak dah lain dah. Sebab di negeri Kelantan kaedah keadaan dia berbeza. Betul. Sukan, dipanggil sukan ni penduduknya pun berbeza. Pemikiran penduduknya berbeza. Betul. Cara bekerja orang di sana pun berbeza. Betul. Di Selangor berbeza. Kuantiti ataupun penduduk pun berbeza. Jumlah penduduk. Jadi oleh sebab itu fatwa tak sama. Jadi oleh kerana itu kita kena menghormatilah segala keputusan yang dibuat oleh pihak Jabatan Agama Islam dan juga mufti-mufti dan ulama-ulama untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Subhanallah, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Rancak perbincangan kita Datuk pada pagi ini, dan banyak lagi soalan daripada sahabat kita yang kita nak raikan, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika, terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita berbicara topik pada pagi ini, fik mengharmonikan perbezaan dalam Tanyalah Ustaz. Kita masih lagi bersama Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Izal Arif. Dan subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, terdapat beberapa soalan yang telah pun kita raikan dan juga kita jawab pada pagi ini. Dan saya kira masih belum terlambat untuk saya mengucapkan salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teruskan berselawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat baginda di akhirat kelak, amin, insya-Allah. Dan Datuk, kita nak raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita, Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meraikan pandangan yang berbeza? Biar tahu jangan keliru. Dipersilakan Datuk. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dia tidak akan buat satu perkara kecuali mendapat rujukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi cakap itu adalah wahyu. Sebab Allah Ta'ala pun sebut la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tak bercakap kecuali ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bab agama semuanya adalah wahyu. Dan itu adalah syariat. Maka para sahabat ni bila berlaku perselisihan pandangan, ya, ataupun mereka mempunyai pandangan yang berbeza. Contoh, ketika tengok Nabi begitu menghormati pandangan sahabat juga. Bukan Nabi ni, walaupun Nabi itu ada Rasul, Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa akhlak Nabi itu sangat tinggi. Betul. Kan? Sangat tinggi. Contoh, para sahabat dalam suatu pemusafiran, jalan di tepi pesisiran pantai. Tiba-tiba nampak ikan paus yang terdampar di pesisiran tersebut. Maka para sahabat ni ada yang makan, ada yang tak makan. Dah mati lah ikan tu. Ikan tu dah mati. Kan? Dan kita faham bahawa para sahabat pun berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahuru ma'uhu wa hilu maitatu. Ikan tu bangkai ikan daripada lautan, daripada air lah, yang hidup dalam air 100% ni, bila mati bangkainya halal dimakan. Betul. Selagi mana la yantan dalam mazhab Syafi'i, selagi tidak busuk dan tidak berbau. Jadi para sahabat ni mungkin tengok ikan paus tu baru terdampar, mereka pun ambil makan. Ada yang tak makan. Jadi bila sampai di Madinah, mereka bertanya terus kepada Nabi SAW. Dua kumpulan lah. Satu yang makan dan satu yang tak makan. Maka apa yang Nabi buat?
Nabi tidak menghukum terus. Ya. Tapi cara Nabi nak hukum tu, Nabi buat macam mana? Adakah di antara kamu bawa daging ikan tersebut untuk aku makan? Nampak tak? Begitu mulianya akhlak Nabi. Nabi tak kata yang kamu betul, yang ni salah. Tak ada. Tapi Nabi kata, ada tak yang ada lebih tak? Boleh aku rasa? Ada tapau tak? Ada. Lebih kurang masa orang muda ini ada tapau tak? Boleh tak aku makan? Allahu Akbar. Betapa hebatnya akhlak Nabi dalam nak menyelesaikan dua pandangan berbeza antara dua sahabat yang mungkin tak tahu. Maka Nabi nak tentukan hukum tu, Nabi kata ada tak daging lebih, daging ikan yang lebih tu ada untuk aku makan. Masya Allah. Di situ sahabat dah tahu dah bahawa hukumnya adalah harus, bahawa hukum makan daging tersebut adalah halal. Jadi Nabi tidak menghukum dengan begitu mudah. Dop Ustaz, dop. Sama macam dop. Para sahabat tu makan dop. Dop ni biawak, dia macam biawak tau. Bukan biawak Malaysia tu. Ini nanti kan ada pula yang makan biawak. Dop ni dia satu binatang. Dia binatang yang dia macam biawak tapi duduk dekat Arab Saudi. Duduk dekat padang pasir, bukan Arab Saudi, padang pasir. Dekat Syria ada, dekat tu ada. Dulu zaman saya belajar, saya jual dop tau. Ustaz pernah makan dop? Oi, masabah duduk Arab lama. Saya tak gamak makan, tak tengok. Ni, tak. Cuma yang orang suka makan dop ni apa? Sebab dia lepas kita siang-siang tu dia boleh gerak-gerak lagi. Allah Akbar. Orang ingat hebat lah kan. Hebat macam dop tak? Biasa dia dop ni. Dia macam daging biasa. Jadi bayangkan, sahabat tengah makan dop. Bila Nabi lalu, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, makan dop?" Nabi tak melarang, Nabi tak menyuruh. Jadi Nabi kata, aku tak makan. Kamu makanlah. Jadi menunjukkan bahawa hukum makan dop tu harus. Nampak tak? Betul. Jadi menunjukkan bahawa bila berlakunya pandangan berbeza dalam kalangan sahabat, sahabat ni akan rujuk kepada pakarnya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi ada. Zaman sekarang kita orang awam tak tahu takkan nak rujuk Nabi. Nabi dah tak ada. Betul. Maka kita kena rujuk siapa? Kena rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang tahu Quran dan Sunnah tidak lain dan tak bukan ulama-ulama dan para mufti. Allah. Dan para mufti itu yang authority. Saya terang saya cakap, saya mengajar di universiti 4 mazhab. Saya mengajar tentang bagaimana penentuan hukum, usul fiqh dan sebagainya. Tapi bila dalam isu-isu semasa, saya akan kata rujuk fatwa negeri masing-masing. Penghormatan yang sangat besar kita kena bagi kepada para mufti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Berikutnya Datuk, di talian pada ketika ini sahabat kita Haji Omar Abdul Majid di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Datuk Dr. Izhar Arif. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Datuk mengenai khilaf ini ataupun perbezaan pendapat ini, nak mengharmonikannya. Kadang-kadang dalam keluarga kita sendiri Datuk, contohnya vaksin lah. Vaksin kadang-kadang suami isteri pun terlagah juga. Ada yang tak nak, ada yang nak. Jadi ulama dah berbuih dah mulut bagi tahu benda-benda begini. Fatwa-fatwa mufti ini, mereka ni tetap dengan pendirian mereka. Soalan saya kadang-kadang, macam mana nak mengharmonikan sedangkan kita suami isteri, anak-anak pun lain pula ceritanya. Ada yang tak nak, ada yang nak. Jadi masalahnya bermacam-macam masalah yang timbul. Bagaimanakah tip ataupun kaedah untuk kita mengharmonikan? Bukan nak pergi jauh, dalam keluarga kita sendiri pun ada yang jadi macam ini, Doktor. Ini Datuk. Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah, soalan yang cukup luar biasa. Sebagaimana biasa, Cik Omar Abdul Majid soalannya memang mantap Ustaz. Bagaimana bercerita tentang masalah ataupun isu vaksin ataupun pemberian vaksinasi, dan dalam kalangan keluarga sendiri pun kadang-kadang maknya ambil, ayahnya tidak. Jadi mungkin berlaku sedemikian situasinya Datuk. Seperti mana saya katakan tadi, khilaf itu tidak akan terlepas daripada kehidupan manusia. Nak pakai emas putih hitam pun jadi khilaf. Ini kan pula isu vaksin. Jangan kata kita pada hari ini ada khilaf antara ulama-ulama, mufti-mufti dengan masyarakat atau rakyat. Nabi SAW dan para sahabat pun ada berlaku kekhilafan. Ada para sahabat tertanya-tanya, "Ya Rasulullah, kenapa buat macam ni? Adakah ini wahyu ya Rasulullah?" Antaranya Fathul Makkah. Macam mana boleh berlakunya pembukaan kota Mekah? Perjanjian-perjanjian Hudaibiyah, perjanjian-perjanjian yang Nabi buat antara Nabi dengan Quraisy, ada sahabat tak setuju.
Sahabat kata, kenapa kita buat macam ni ya Rasulullah? Masa sampai dekat Hudaibiyah kan, kan Nabi patah balik. Kan ada sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa buat macam ni? Ada je pandangan daripada sahabat, walau itu pun itu adalah Rasul. Ada yang rasa macam, lah, kenapa Nabi buat macam ni? Ada tertanya-tanya. Tapi mereka tidak ingkar. Hasilnya, apa yang Nabi buat itu, manutun bil maslahah. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Apabila Nabi buat sebagai seorang Rasul, yang kedua Nabi buat sebagai seorang pemimpin di Madinah Al-Munawwarah ketika itu, maka ia memberi impak yang besar selepas itu, sehingga kota Mekah menjadi milik orang Islam tanpa berlaku peperangan. Allahu Akbar. Nampak tak? Tanpa pertumpahan darah. Setiap maqasid yang dibuat oleh pemimpin itu, kita tak nampak. Sebagai rakyat masa ni tak nampak. Sahabat mula-mula tak nampak. Tapi akhirnya bila buka kota Mekah, baru para sahabat nampak, oh, Allahu Akbar. apa yang Nabi buat itu adalah berasaskan kepada wahyu, kepada maqasid yang cukup cantik. Ini analisa yang saya baca lah. Ya, dan saya lihat kepada buku-buku para ulama, antara guru saya Dr. Said Ramadan Al-Buti yang menceritakan, menjelaskan dengan detail tentang maqasid asy-syariah. Ya, tentang masalih al-mursalah. Semua itu sebenarnya menginsafkan kita sebenarnya. Yang pertama, saya melihat bahawa kita tak nampak apa yang ulama besar nampak, dan juga para pemimpin nampak. Itu yang pertama. Nombor dua, bila berlaku pertelingkahan dengan isu-isu yang berkaitan tentang vaksin dan sebagainya, dalam rumah tangga, suami nak vaksin, isteri tak nak vaksin. Ini berlaku. Betul. Adakah satu paksaan yang kita kena paksa sampai berlaku perceraian? Tak payah. Kenapa perlu suami nak talakkan isteri sebabkan vaksin? Allahu Akbar. Tak payah. Kita nak kenalkan orang, kita nak bagi kat orang, kena penjelasan yang berterusan. Ini dipanggil dakwah mustamirrah. Memang kerajaan tak wajibkan, tetapi kita nak galakkan biar semua orang buat. Kita kena sentiasa memaklumkan. Macam saya sebagai agamawan, sebagai ahli akademik yang terlibat dengan fiqh dan juga sains, kita akan sentiasa galakkan, bagi fakta. Dan Alhamdulillah, ramai sebenarnya setelah mendengar penjelasan saya dekat televisyen, corong-corong radio dan juga YouTube, ceramah di dalam laman sosial dan sebagainya, penulisan saya, akhirnya ramai yang telah mengambil vaksin. Alhamdulillah. Sebelum ni dia tak jelas lah maksudnya. Mereka tak jelas. Jadi penjelasan itu sangat penting. Itu sebabnya dalam rumah tangga jangan berporak-peranda kerana benda-benda macam ni. Itu yang saya katakan tadi, kekhilafan berlaku dalam isu-isu yang tidak jelas. Disebabkan nafsu, disebabkan fakta yang tak jelas. Ya, itu sebabnya kita sebagai yang tahu fakta ni, kita jelaskan. Mufti-mufti jelaskan dalam kenyataan-kenyataan mereka di media dan sebagainya. Jadi daripada kenyataan tersebut, dengan fatwa-fatwa mereka, dengan bukti-bukti mereka, dengan kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar, hasilnya menyebabkan alhamdulillah hari ini kita semua telah endemik. Alhamdulillah. Ya, telah berlaku orang kata apa? Ialah imunisasi yang baik, insya-Allah, dengan izin Allah. Di samping kita amalkan makanan sunnah. Itu semua benda-benda yang terbukti dengan fakta, bukan dengan kenyataan-kenyataan omong-omongan. Jadi kita sebagai orang yang bijaksana dalam rumah tangga, jangan bergaduh dengan isu-isu macam ni, tetapi kita berbincang. Bawakan fakta. Memang ada dalam rumah tangga, ada anak tak nak ambil, ada bapa nak ambil, ada mentua tak nak ambil. Tapi bila kita selalu bercakap tentang fakta, akhirnya orang tu akan berfikir. Air yang jatuh atas batu, sikit, setitik, lama-lama dia akan melekuk. Jadi oleh yang demikian, jangan risau, banyak akan bermusyawarah dan kekhilafan akan dapat diselesaikan dengan baik. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, satu penjelasan yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat pemanggil kita sebentar tadi dalam kita mengharmonikan perbezaan, Datuk. Dan Datuk, kita nak berhenti rehat sekali lagi, Datuk. Jadi terus setia menonton. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terus menghantarkan persoalan dan juga kemusykilan kepada kami. Hubungi talian yang tertera 1800 881677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi atau share, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Kita berbicara tentang fiqh mengharmonikan perbezaan. Dan berikutnya soalan Datuk di Facebook sahabat kita yang bertanya, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah hukumnya perdamaian jika masing-masing tidak mahu kalah, asyik saling memerli? Apakah disebabkan ego masing-masing yang menjadikan mereka sedemikian? Apakah solusi terbaik untuk menyelesaikan keadaan sedemikian seandainya kita sebagai orang tengah untuk mengharmonikan kedua-dua pihak tersebut? Mohon pencerahan yang berbahagia Datuk, dipersilakan. Sebenarnya daripada soalan sudah ada jawapan. Kenapa berlakunya kekhilafan yang tiada penghujung? Ya, ia adalah berpunca daripada keegoan masing-masing. Saya pandai, awak pun pandai. Jadi kita semua tak nak mempertegakkan hak kita sendiri. Nak bagi tahu bahawa pandangan saya adalah betul, pandangan awak adalah salah. Awak pula akan cakap kat saya bahawa pandangan saya salah, pandangan awak betul. Itu akan berlaku. Betul. Jadi disebabkan ego itulah penyelesaian tidak akan berlaku. Oleh kerana itu, ulama' dia sebut ada dua perkara penting yang kita kena faham sebagai masyarakat umat Nabi Muhammad SAW, khususnya para pemimpin. Ya, khususnya orang-orang yang ada ilmu. Ya, khususnya kepada semualah yang terlibat dalam pelbagai isu dalam rumah tangganya, pentadbirannya dan sebagainya lah. Pertama, al-uzru bil jahli. Kita kena akur dengan kejahilan kita. Kejahilan bermaksud, walaupun saya pandai, walaupun saya profesor kat universiti, walaupun saya ni seorang PhD scholar, walaupun saya ini agamawan, saya tidak boleh nak kata saya je betul. Tak boleh. Betul. Saya kena ta'azzur anil jahli. Saya kena faham bahawa aku ada kelemahan. Kena mengakui benda. Kena mengakui. Saya belajar banyak daripada orang-orang yang saya rasa dari sudut pelajarannya tak sama dengan saya. Taraf pendidikannya. Saya PhD. Yang mengajar saya orang lebih rendah dari saya. Berapa ramai saya ambil pandangan daripada, sebagai contoh, sekretari saya dekat universiti. Ya? Saya punya setiausaha. Dia banyak bagi pandangan. Okey, Datuk buat macam ni, Datuk buat macam ni. Saya belajar daripada orang yang lebih tahu tentang pemfailan. Maka saya tidak akan berlaku dah kekhilafan. Betul. Dalam pentadbiran akan lebih smooth, akan lebih cantik. Nampak tak? Saya belajar macam mana dalam TV nak pakai baju apa. Contoh. Ya, saya belajar daripada penerbit. Ustaz, jangan belang-belang kecil. Ya, Ustaz, jangan warna tu biar nampak striking. Betul. Jangan malap, jangan sambut. Tak boleh. Tak boleh polkadot. Polkadot kecil-kecil tak boleh, jauh-jauh tak apa. Betul. Jangan warna dinding. Kena faham tu. Betul. Jadi saya belajar. Walaupun mereka ini bukan PhD scholar. Bukan ada doktor kan, tak ada. Tapi saya belajar daripada mereka, tu sebabnya kita akan jadi lebih baik. Sebab apa? Saya tahu kelemahan saya. Betul. Saya ada PhD tapi dalam bidang lain. Betul. Saya buat PhD dalam bidang DNA khinzir. Ya, penentuan hukum DNA khinzir. Fatwa makanan ubah suai genetik. Dah itu selesai, PhD saya. Dah selesai tu. Dah lama dah. Dekat 10 tahun dah. Betul. 11 tahun. Jadi maknanya dah habis dah. Tapi itu bidang saya lah. Tapi dalam bidang lain saya tak pandai. Betul. Saya kena belajar, saya kena kaji, saya kena menuntut ilmu. Betul. Jadi kalau kita faham tentang kejahilan diri kita ini, kita tidak akan bergaduh. Betul. Kita akan hormat pandangan orang lain. Nombor 2, ta'azzur al-'uzru bil ijtihad. Kita kena faham bahawa setiap orang tu ada pandangan masing-masing. Dan pandangan itu apabila disertakan dengan fakta, kita terima. Contoh, ada sahabat-sahabat kita juga orang-orang hebat dalam negara.
Tapi mula-mula mereka agak confused dengan isu-isu solat Jumaat, semayang jarak-jarak. Apabila mereka bertanya kepada saya bagi hujah-hujah, fakta-fakta yang dibawa oleh para mufti dan juga ulama-ulama antarabangsa. Kenapa jarak-jarak ada hukum dia, ada sebab dia. Kenapa kita tukar daripada solat Jumaat kepada solat Zuhur ketika pandemik, ketika PKP. Saya hanya pembawa saja. Ambil pandangan-pandangan ulama-ulama besar dunia, bukannya pandangan saya. Saya ambil pandangan Syekh Al-Azhar, saya ambil mufti Tunisia, saya ambil pandangan mufti Morocco, saya ambil mufti-mufti di Malaysia sudah pastilah. Saya bawa, saya kumpulkan, saya jadikan ia lebih mudah untuk difahami oleh orang awam. Ramai alhamdulillah mudah faham. Oh okey, faham. Baru saya faham kenapa mufti suruh solat di rumah, solat raya di rumah, jadi khatib sendiri kat rumah. Jadi semua tu ada hujah dan asasnya. Jadi kalau kita faham ijtihad yang dibuat oleh para ulama itu, mufti-mufti kita, insya-Allah kita tidak akan bertelagah dan kita tidak akan ada ego. Dua perkara tadi pegang, insya-Allah akan selesai banyak masalah. Wallahu a'lam. Akbar. Ibarat kata pepatah, ikut resmi padi semakin berisi semakin menunduk. InsyaAllah pasti akan selesai segala perbezaan yang mungkin timbul dalam kalangan kita. Dan berikutnya yang bagi Datuk, kita nak raikan sahabat di Facebook kita yang bertanya soalan yang berikutnya. Muhammad Izzuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada sudut pandangan seorang mujtahid, boleh jadi nas-nas Al-Quran ataupun hadis itu kelihatan saling bercanggah di antara satu sama lain. Bagaimanakah para fuqaha mengharmonikan perbezaan pandangan mengenai solat qada selepas subuh dan asar? Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Itu soalannya. Okey. Kalau kita tengok kepada soalan yang menunjukkan bahawa terdapat dalil daripada Quran, dalil daripada sunnah yang nampak, kita yang nampak dalam kurungan kita yang nampak seolah-olah berlaku kontradik. Betul. Sebagai contoh, solat qada selepas asar solat subuh, selepas asar dan sebagainya. Kena faham sebab kesemua dalil-dalil itu akan dibawa dengan dalil-dalil sokongan seperti mana yang saya sebutkan tadi di awal tadi, bahawa ulama-ulama ni kalau tengok dalil tu nampak macam kontradik, sebenarnya tak kontradik, cuma hujahnya tu hampir macam tak sama. Tetapi bila kita kaji balik, sebenarnya ia sama dengan hujah-hujah yang lain, dalil-dalil yang lain yang mengukuhkan bahawa dibenarkan solat qada selepas subuh dengan dalil-dalil tambahan, dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa ada asasnya. Jadi oleh sebab itu mufti memainkan peranan. Betul. Dalam isu-isu ijtihad yang semasa yang berlaku khilaf, yang berlaku pertemuan dalil, yang berlaku nampak macam kontradik, saya sebutkan sekali lagi, sebenarnya benda itu akan diselesaikan menerusi fatwa-fatwa semasa. Fatwa-fatwa semasa. Nampak tak? Jadi kalau kat sinilah bila kita lihat, bila ada mufti-mufti, bila ada ulama-ulama bercakap tentang perkara-perkara yang semasa yang dilihat ada kontradik, insya-Allah dia tidak akan berlaku khilaf, dan kita pegang apa pandangan mufti semasa itu. Jadi selesai masalah. Betul. Sebab mujtahid ni, dia setiap mujtahid dia ada pandangan dia. Betul. Ada pandangan dia. Imam Syafi'i dia ada qaul jadid dengan qaul qadim, qaul qadim dengan qaul jadid. Dan ada ulama dia masih guna pandangan qaul qadim. Ada ulama masih dia dah pindah kepada qaul jadid. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahawa orang yang ada ilmu, dia akan terbuka. Dia akan lebih jelas dalam nak menyelesaikan masalah. Jadi tak perlulah kita yang menyusahkan, kita yang jahil ni pula kita nak menyusahkan pula keadaan kita. Jadi tak boleh lah kan. Jadi menarik apabila kita faham dan kita taat kepada arahan-arahan dan juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti-mufti semasa. Wallahu akbar. Insya-Allah tabarakallah. Dan Datuk, kita ada sahabat kita bertanya di Facebook, soalannya cukup menarik. Hana Wanci yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, bagaimanakah
untuk menguruskan perbezaan pendapat berkaitan perkauman supaya tidak mendatangkan perpecahan dengan pegangan kepercayaan dan kebenaran toleransi, rasional serta harmoni supaya tidak berlakunya perbalahan, perselisihan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Dan yang kedua soalannya, adakah fiqh mengharmonikan perbezaan? Perlu ada budaya ilmu dan iman yang baik untuk membentuk jati diri dan keseimbangan akidah. Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz dan juga Datuk. Bersilakan. Menarik soalan ni. Ya. Kita di Malaysia dikenali sebagai negara majmuk. Ya. Negara yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Ya. Itu sebabnya sekarang ni ada seorang pelajar saya dan juga merupakan kaki tangan JAKIM sedang membuat kajian mengenai fiqh ta'ayush. Kajian fiqh ta'ayush dan pemahaman masyarakat Malaysia terhadap fiqh ta'ayush. Fiqh ta'ayush ni dia melibatkan fiqh yang dalamnya dalam sebuah negara yang berbilang kaum, agama, bangsa dan negara. Bilang kaum, bangsa dan juga agama. Jadi dalam isu ini kita kena faham berlakunya kekhilafan antara kaum, antara agama ini kerana kelancangan mulut kita. Itu yang saya katakan tadi. Asas daripada tiga perkara berlakunya khilaf itu apabila kita ini memulakan amla bil jahli aw bil hawa. Kita menyampaikan suatu perkara itu dengan kejahilan dan juga hawa nafsu. Kita kata apa? Kita bercakap tentang kaum lain. Ya. Sedangkan kita tak tahu culture kaum tersebut. Betul. Andaian kita semata-mata. Kemudian kita meletakkan bahawa agama Islam itu agama kita. Dan pada masa yang sama kita menghina agama lain. Sedangkan Allah sebut la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita diminta untuk berdakwah. Kita diminta untuk mengajak kepada kebaikan, bawa kepada ajaran yang benar. Manakala mereka yang berpegang dengan agama mereka tu kita tak boleh paksa. Kita tak boleh maki dia, kita tak boleh hina agama yang dia bawa. Tak boleh kutuk ataupun tuhan-tuhan mereka. Tetapi kita tunjukkan contoh Islam mempunyai Allah yang satu. Dekat situ pun cukup menyebabkan di Amerika Syarikat ramai yang menganut yang memeluk agama Islam. Akhlak yang baik, Ustaz. Disebabkan akhlak. Di UK ramai yang masuk Islam. Di Perancis ramai yang masuk Islam. Dulu kita jumpa masjid pun payah sekali, masjid telah dibina dengan begitu meluas dekat negara-negara yang membangun itu. Hasil mereka tak paksa, tetapi dengan contoh akhlak yang mulia. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu duk maki ke orang, duk hina orang, walaupun mereka tu bukan agama kita, orang akan lari daripada kita. Betul. Allah. Nabi mana ada kutuk orang? Bertegang urat tak ada. Tak pernah. Hatta orang tu dia Nabi pergi sembahyang di Kaabah pun masa tu ialah bukan milik orang Islam kan. Penuh dengan berhala, tapi Nabi tak sembah berhala tu. Kan? Nabi sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, berakhlak dengan akhlak mulia itu penting dalam kita nak menyelesaikan isu perkauman. Ini masalahnya kita duk kata kat kaum lain ni, masalahnya kita pun tak tahu apa yang orang kaum tu buat. Dan bila kita kata kepada kaum tu akan kata kepada kaum kita balik. Kalau kita kata kepada agama dia, agama tu orang itu akan kata balik pada agama kita. Itu yang Allah Ta'ala larang dalam Quran. Tak boleh kita maki hamun. Sebab agama mereka, sebab satu hari nanti agama kita akan dihina. Allah Ta'ala akan dihina disebabkan permulaan daripada kita. Na'udzubillah. Tunjukkan akhlak yang mulia. Saya sangat suka akhlak yang dibawa oleh rakan-rakan kita tabligh. Sangat bagus. Saya sangat hormat dia orang. Tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia, Allah sayang. Ini metod yang sangat dekat. Menyebabkan orang bukan Islam pun rasa kami pun disayangi. Pendekatan. Kaum walaupun mereka bukan kaum daripada kaum Melayu, tetapi mereka rasa macam masya-Allah kami pun sama macam dalam dilayan dengan begitu baik sekali. Jadi itu sangat pentinglah. Ya, jadi yang kedua pentingnya ilmu. Apa-apa pun dalam penjelasan, dalam perbincangan, dalam kita nak berdebat dan sebagainya, ilmu sangat penting. Bila ada ilmu, insya-Allah kita tidak akan membawa kepada perbalahan kaum,
Dan di sinilah satu kajian sedang dibuat mengenai fiqh at-ta'ayush. Fiqh hidup bermasyarakat. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Selepas ini kita akan raikan soalan yang tambahan yang kedua tadi tentang memahami kekhilafan dalam konteks akidah yang sebenarnya tidak ada kompromi, dan kita nak tamat di TV3 Ustaz, kita nak sambung di TV9 siaran tambahan 30 minit selepas ini. Jadi terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif, dan kita masih lagi berbicara fiqh mengharmonikan perbezaan. Para penonton teruskan menghantarkan sebarang persoalan ataupun kemusykilan. Hubungi kami menerusi talian yang tertera, talian bebas tol 1800 88 1677, ataupun paling mudah terus sahaja ke ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Datuk, soalan yang berikutnya daripada sahabat kita Mak Etun, kita raikan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah untuk mengharmonikan perbezaan pandangan antara ustaz-ustaz? Apa yang kita saksikan zaman sekarang, terdapat sebilangan kecil yang lebih suka berdebat di dalam media sosial berbanding berbincang sesama mereka. Keadaan ini boleh menjadikan sesuatu isu yang kecil menjadi besar dan memberikan kesan kepada imej para agamawan. Mohon pencerahan, terima kasih. Biar tahu yang keliru, Mak Etun dari Melaka yang bertanya. Okey, saya sebelum saya jawab soalan Mak Etun, ada tadi soalan tergantung. Bagaimana dalam isu-isu perbezaan pandangan dalam akidah? Akidah, ya betul. Ya, apabila orang bukan Islam dia berhadapan dengan kita, bercakap tentang akidah, akidah Islam. Jadi boleh tak kita menghormati akidah orang bukan Islam? Dengan kita mengatakan tak apa, ini akidah saya, tapi saya menghormati akidah awak juga, itu tidak boleh. Sebab dalam bab prinsip akidah, lakum dinukum waliyadin, dalam agama kena ingat, kita berpegang dengan Islam, berpegang dengan akidah Islam, dan tidak boleh kita compromise ataupun kompromi dengan isu-isu yang melibatkan akidah orang lain. Cuma kita tak kutuk mereka. Kita tak boleh kata sebenarnya akidah yang tuan pegang pun adalah benar. Tak bolehlah cakap macam tu. Dengan confidence. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab kita tidak dibenarkan mengiyakan akidah selain daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita mengiyakan selain daripada menyatukan ataupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tu kena ingat, lakum dinukum waliyadin. Memang Allah sebut la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa orang masuk terima Islam, tak boleh paksa orang untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita kena dakwah. Kita kena menyampaikan dengan fakta sebagaimana Nabi SAW buat, macam mana para sahabat buat. Dan ini fakta-fakta yang dilakukan oleh oleh para sahabat sebelum ini, kita lihat. Dan qad tabayyana rusydu minal ghayy, dan kita kena faham bahawa hidayah Allah Taala tu ataupun semua bukti-bukti itu telah ada di hadapan mereka yang pilih untuk tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab akidah kita tidak ada kompromi. Kita kena jelaskan apakah akidah yang betul, dan akidah kita adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Inna dina indallah al-Islam. Islam adalah agama yang sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua daripada Mak Etun, berhubung tentang perbalahan
ataupun persengketaan antara ustaz-ustaz, ini pun satu hal juga. Agamawan, Ustaz. Agamawan. Betul. Saya tak faham kerana kita hari ini berbalah dalam laman sosial. Allah Akbar. Kami di universiti pun kami ada pandangan berbeza. Pandangan saya A. Ya, saya akan lakarkan tulisan saya, pandangan saya itu dalam jurnal. Penulisan. Pandangan seorang profesor yang lain, dia tak setuju dengan pandangan saya, dia akan buat satu pandangan, dia akan buat satu artikel, jurnal juga. Mencanggahi pandangan saya ini dengan fakta yang lain. Betul. Maknanya fakta lawan fakta dengan fakta. Saya tak gunakan lawan, fakta dengan fakta. So bila fakta dengan fakta digabungkan, jadi kami berdua akan dapat satu solusi yang baru. Saya akan dapat tahu bahawa pandangan saya ada yang kurang dan mungkin ada yang lebih. Begitu juga sahabat saya tu, seorang profesor juga, dia akan mengatakan bahawa pandangan aku daripada dua pandangan ini ada yang kurang dan ada yang lebih. So kami dulu akan mendapat satu pandangan, satu solusi daripada dua pandangan yang kita cadangkan. Itu satu. Tetapi kami tidak canang dan kita tidak memburuk-burukkan siapa-siapa. Saya tak boleh kata Da'i Anas pakai songkok, ini bukan sunnah Nabi. Tak boleh cakap macam tu. Allah Akbar. Yang pakai serban itu sunnah Nabi. Tak boleh. Sebab Nabi SAW dia membenarkan, dia menggalakkan kita pakai apa saja yang baik, yang bersih, yang kemas. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Nampak tak? Pakai jubah, betul. Jubah adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kita niat, itu adalah sunnah. Tapi kalau saya pakai jubah, sebab saya duduk Arab, lama duduk di Arab, kalau saya pakai jubah, saya kata saya pakai jubah sebab saya nak ikut gaya orang Kuwait pakai baju jubah, maka saya akan dapat fashion Kuwait lah. Sebab fashion semata-mata. Kalau saya pergi ke Qatar, saya pakai jubah Qatar. Saya kata, kenapa pakai jubah Qatar ni? Sebab saya nak jadi macam orang Qatar. Cantik jubah dia. Saya dapat pahala. Dapat pahala pula dah. Saya dapat fashion Qatar lah. Betul. Tapi kalau saya pakai jubah, saya kata ini adalah sunnah Nabi. Nabi suka pakai jubah. Nombor dua, Nabi suka bersih, Nabi suka kemas, maka saya akan dapat pahala pakai pakaian yang elok dan kemas. Sunnah Nabi SAW. Jadi saya tak kata kepada Da'i pakai songkok, ini bukan sunnah Nabi. Betul. Ya, Nabi Da'i pakai coat macam ni, suit macam ni, ini bukan sunnah Nabi ni. Nabi mana pakai suit tambah tulis Da'i pula. Tak ada pula orang panggil Nabi Muhammad sebagai Da'i Muhammad SAW. Tak ada. Tak ada. Setiap kerja buat kita itu balik pada niat. Betul. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dengan niat. Ada pula yang kata dalam Facebook, dalam Instagram, kata orang yang ambil PhD ni, semua ni bukan sunnah Nabi. Nabi tak ada PhD. Jangan cakap macam tu. Setiap orang ada level-level ilmu. Betul. Ya, dia sebenarnya PhD ke, Masters ke, BA ke, Diploma ke, SPM adalah method. Betul. Method untuk kita mengenali dan mendalami ilmu. Itu saja. Betul. Cuma yang paling penting, ada PhD tak ada akhlak pun tak ada faedahnya. Betul. Itu kata Imam Malik. Al-ilmu bila adabin, tak ada faedah, macam seakan bunga pokok yang tidak ada buah. Tak ada buah. Apa faedahnya? Betul. Nampak tak? Bebek tebang. Jadi sekarang ni lebih teruk lagi, dah lah tak ada sijil. Tak ada adab pula. Allah. Lagi teruk. Tak ada apa langsung. Langsung pokok pun tak ada, buah pun tak ada. Jadi jangan kita ni kita meletakkan apa yang orang lain buat tu tak ikut sunnah. Saya je ikut sunnah. Tak boleh. Jadi lalang aja. Tak boleh. Jadi maknanya orang yang ada sijil tinggi pun tak boleh kata orang yang tak ada sijil ni tak cerdik, tak ikut sunnah. Orang yang tak ada sijil pun tak boleh kata ke orang yang ada sijil sebagai tak ikut sunnah. Saling mengharmonikan. Kita kena saling menghormati. Dan kita kena ingat juga bahawa apabila bertelagah dalam Facebook, Instagram ni, kita kesian kepada masyarakat awam. Orang awam memandang benda tu. Apa solusi yang kami nak kena buat? Betul. Itu sebabnya dalam Facebook dan Instagram saya hanya bawa fakta-fakta yang dikeluarkan oleh mufti-mufti dan juga dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang telah ditetapkan dasarnya untuk negara. Itu saja. Itu lebih menarik daripada saya duk kentam Da'i Anas, kamu ini tidak ada ilmu, awak tak ikut sunnah, awak fasik, lebih teruk kita bagi fasik, na'udzubillah, sesat pun ada. Jangan macam tu, tak baik. Ada orang mempunyai pandangan yang berbeza dalam isu, banyak isu. Betul. Hatta dalam janggut pun. Saya duduk di Syria,
Ulama di Syria ada ulama yang janggut dia nipis. Saya ambil pandangan yang janggut dia nipis. Ada ulama yang berpegang dengan janggut yang panjang. Tapi kami saling menghormati. Betul. Dr. Said Ramadan Al-Buti, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, guru-guru saya ni, janggut mereka nipis. Tapi mereka dihormati oleh ulama-ulama yang janggutnya panjang. Allahu akbar. Dan mereka pula tak berkata antara isyadah. Tak berkata, oh ini kenapa kau tak ikut sunnah sangat, janggut kau pendek, pegang pun tak boleh. Tak ada. Bahkan ulama-ulama ini menghormati juga ulama-ulama di Mesir. Ulama-ulama di Mesir adanya licin, tak ada langsung. Termasuk guru-guru kita. Antara Syekh Mutawalli Sya'rawi ada seketika masanya licin, tidak ada janggut langsung. Jadi menunjukkan bahawa dalam isu-isu macam ni kita janganlah bertelagah sampai kita bergaduh memalukan institusi agama itu. Bahkan menyebabkan orang menjadi confused. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, mengharmonikan perbezaan. Banyak lagi akan kita kongsikan, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Kita berbicara topik fik mengharmonikan perbezaan. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Begitulah lumrah hidup sebagai manusia biasa. Yang penting kita pandai dan bijak. Jangan kita memanipulasikan keadaan dan kita saling menghormati, dan insya-Allah pasti hidup kita akan harmoni. Dan berikutnya yang bagi Datuk, kita raikan sahabat kita di Facebook yang bertanya, Mazani Hasan, dengan soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang mu'allaf tinggal bersama dengan ibu bapanya yang masih belum memeluk Islam, bagaimanakah fik mengharmonikan perbezaan dapat dicapai, terutamanya dalam bab-bab pemakanan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Luar biasa soalannya itu. Baik. Mu'allaf. Allah Ta'ala dia suruh kita taat pada mak bapak. Ya. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu kata pada mak bapak. Allah tak bagi tahu mak bapak kamu Islam atau bukan Allah, Islam. betul. Maksudnya kita kena berbuat baik kepada ibu bapa walaupun mereka itu bukan Islam. Kerana kita dah masuk Islam, kita dah terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita perlu buang mak bapak? Tak boleh. Tak perlu buang mak bapak. Kita balik rumah mak bapak. Cuma apabila kita balik, kita kena berbincang dengan mereka. Betul. Sebab ibu bapa kita bukan Islam. Kita Islam, kita belajar, kita tahu tentang hukum hakam, kita belajar benda yang boleh dan tak boleh, yang halal dan haram. Maka kita maklumkan kepada mak ayah kita yang bukan Islam bahawa kami dah masuk Islam, jadi kami tak boleh makan benda-benda A, B, C, D contoh. Yang kedua, kami pula orang Islam, kami tak boleh kalau ada anjing dalam rumah apa semua ni, sebab kami nak semayang. Jadi akan menyukarkan kami untuk solat dan sebagainya. Kan? Dua. Nombor tiga, dalam makanan kami pula kalau masak kita kena macam ni. Kena bagi tahu. InsyaAllah menerusi kaedah ini, kita akan dihormati oleh kedua ibu bapa kita yang bukan Islam, bahkan adik-beradik, bahkan keluarga yang bukan Islam. Contoh, Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Semalam dia bersiaran. Ke bila? Semalam. Katakan beliau mempunyai keluarga sebelum ni ada yang bukan Islam pun, tapi menghormati beliau. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan contoh yang baik. Ibunya sangat sayang kepadanya. Jadi oleh sebab itu, kita ini bila dah masuk Islam, dah terima Islam, dah beragama dengan agama Islam, mak bapak belum lagi Islam, kita kena doa banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, bagilah hidayah kepada mak bapakku. Satu. Nombor dua, banyakkan berbincang, jelaskan benda yang boleh dan tak boleh kepada mereka. Untuk kita sebagai orang Islam, pada masa yang sama kita menghormati mereka. Di sini akan berlakulah penghormatan ataupun pengharmonian antara dua
agama yang berbeza dalam sebuah rumah. Betul. Tetapi talian kekeluargaan tidak terputus. Betul. Hebat Islam itu. Betul, masya-Allah. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Ibarat kata apa, menarik rambut dalam tepung. Tepung jangan berserak, rambut jangan terputus. Yang penting kita tampilkan, tunjukkan akhlak yang baik itu, insya-Allah. Dan berikutnya tu kita raikan sahabat Facebook kita yang bertanya soalan berikutnya, Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang harus dilakukan seandainya seseorang itu terdapat perbezaan pandangan terhadap sesuatu isu? Dan bagaimanakah caranya untuk mendidik diri kita untuk senantiasa berfikiran terbuka terhadap pendapat orang lain? Sekian, terima kasih. Terkadang kita rasa pendapat kita ni memang dah betul dah dengan fakta didatangkan dan sebagainya, tapi tetap kita rasa macam kalau nak tegakkan lagi, Allah kata menegakkan benang yang basah pula, Ustaz. Okey. Pertama sekali kita kena faham antara kaedah untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menerima pandangan orang lain ni, pertama, ar-rifqu fit ta'amul. Kita kena orang kata apa? Lembut. Ada toleransi. Bila kita mendidik diri kita toleransi, didik diri kita musamahah, saling memaafi, dan boleh menerima pandangan orang lain, kita boleh menganggap bahawa pandangan kita bukannya semata-mata betul. Kerana ada lagi pandangan yang lebih baik, insya-Allah kita akan lebih tenang. Itu yang pertama. Nombor dua, selain daripada kita ar-rifqu fit ta'amul, kita juga kena ar-rifqu fi al-musahabah. Dalam kita kena fikir bahawa kita ni perlukan sahabat. Tadi kita dalam pergaulan, dalam perbincangan apa, kita kena toleransi. Yang kedua, kita kena fikirkan persahabatan. Betul. Kalau kita tegas dan keras dengan pandangan kita, persahabatan itu akan hilang. Perpecahan berlaku. Perpecahan akan berlaku. Contoh, kenapa hubungan saya dengan Anas baik? Sebab saya walaupun ada pandangan yang saya tak setuju dengan Anas, tapi saya menerima bahawa Anas mempunyai pandangan luar kotak yang lain, tak sama dengan kotak saya. Adakah pandangan Anas salah? Tak salah. Selagi mana tak bercanggah dengan Quran, dengan sunnah Nabi, tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka pandangan Anas adalah betul. Contoh, kan, Anas pakai songkok ada biru gelap. Saya tak suka biru gelap. Memang saya tak suka. Tapi Anas kata, saya sangat suka. Daripada dulu Anas suka pakai baju songkok biru gelap. Favorite Anas, kan? Ustaz tak boleh. Ustaz, tapi adakah apa yang Anas buat tu salah? Tak salah. Sebab apa? Saya nak jaga persahabatan saya. Betul. Nampak tak? Betul. Nak jaga hubungan dengan keluarga. Betul. Maka saya hormat. Bila Anas pakai, saya akan kata cantik. Dan benda tu walaupun saya tak setuju, tapi mujamalah untuk mengatakan cantik agar menjaga persahabatan tak salah. Berbahasa lah sikit. Berbahasa sikit. Bukan menipu tu, tak menipu. Ya, oh cantik, tak menipu. Betul. Ini panggil helah untuk menjaga kemaslahatan. Dia bukan bermuka-muka, Ustaz. Bukan. Sebab memang betul pun, memang Anas pakai cantik. Anas yang tengok cantik. Penerbit kata cantik. Betul. Saya tengok tak cantik. Tapi cantik di sisi orang lain, saya menghormati pandangan penerbit, pandangan kameraman, pandangan Anas sendiri. Saya kata cantik sebab mereka semua kata cantik. Ustaz je kata cantik. Jadi saya simpan. Saya simpan pandangan saya itu untuk menjaga persahabatan. Itu akan menyebabkan kita akan jadi lebih tenang lah. Bagi saya lah. Itu bahagia. Saya lebih suka cari sahabat daripada saya mencari musuh. Betul. Wallahu a'lam. Dan kita cerita tentang keharmonian dalam perdebatan. Hari ini perdebatan menjadi satu perkara yang saya kira sering berlaku, Ustaz, dalam banyak aspek lah. Cuma adab kita dalam berdebat ni, Ustaz, mungkin ada beberapa perkara yang perlu kita jaga sedikit dulu, Ustaz. Baik, bila kita berdebat, debat itu dibenarkan. Bahkan debat pernah berlaku di antara Azar dengan Nabi Musa, ya. Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Musa dengan kuncu-kuncu Firaun, pernah berlaku. Menggunakan Nabi Harun, Nabi Ibrahim dengan bapanya, dengan Namrus. Banyak lagi. Nabi Ibrahim antara yang banyak berdebat dengan bapanya, dengan kaum bapanya. Lepas tu dengan Namrus. Dengan Namrus tu memang best. Saya baca dia punya perdebatan tu,
Saya kata rare tak? Rare. Orang muda kata rare. Kalau orang muda kat luar sana, kalau nak tahu macam mana cara debat, tengok debat Nabi Ibrahim dengan Namrus. Memang sedap. Luar biasa. Debat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pergi berdebat pun. Ya, Nabi debat banyaklah dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam yang datang bertanya dan sebagainya. Nabi hantar orang je. Pergi berdebat dengan siapa? Masa dengan Najasyi. Masa hijrah pertama kan. Raja Najasyi. Hantar wakil Ja'far. Ja'far berdebat dengan Najasyi, bercakap dengan Najasyi, berdebat tu sebab Najasyi nak tahu apa itu Islam, siapa Muhammad dan sebagainya. Baca surah Maryam je. Tentang Jesus dia tanya. Baca surah Maryam je. Terus Najasyi terima Islam. Betul. Masuk Islam. Allah hebat. Allah Akbar. Jadi maknanya debat itu boleh. Tak salah dalam Islam. Cuma adab-adab debat kena ada. Betul. Tidak maki hamun, tidak menghina, tidak tidak bercakap dengan emosi, bahkan lebih kepada fakta dan kajian. Yang kelima, niat debat itu adalah untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi. Bukannya berdebat untuk menunjukkan aku hebat. Menang kalah tak ada Ustaz. Tak ada. Allahu Akbar. Insya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, mungkin soalan yang saya kira kalau sempat kita raikan lagi, dan ini mungkin saya kira yang terakhir. Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk berhadapan dengan mereka yang sering merasakan pendapat mereka sajalah yang betul, terutamanya mereka yang lebih berusia daripada kita? Terima kasih atas pencerahan Datuk. Dan yang kata apa, istilah dia, aku makan garam lebih dulu. Masya-Allah tabarakallah. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tak menghormati takkan dihormati. Siapa yang tak menyayangi takkan disayangi. Jadi kita orang muda ni, kalau selagi mana orang tua tu dia kata aku lebih tahu bab makan garam ni, bab aku makan garam dulu lagi. Sekarang darah tinggi aku tinggi. Jadi kita orang muda ni diamkan je lah. Kita cakap berfakta, tapi lepas kita berbincang jangan sampai bermasam muka. Tetapi kita lebih kepada menghormati pandangan orang lebih tua, dan suatu hari nanti insya-Allah orang lebih tua itu akan faham apakah fakta yang sebenar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mendekati orang-orang tua ni, nak bagi pandangan dekat orang-orang tua yang lebih dewasa daripada kita, lebih pengalaman daripada kita, kita kena dekat dengan dia. Bila kita dekat dengan dia, kita rapat dengan dia, dia akan terima pandangan kita. Berapa ramai yang saya kenal lebih tua daripada saya, jauh lebih tua daripada saya, tetapi sampai hari ini, sehingga dia nak beli kereta pun, ya, yang nilainya 1 million, dia tetap minta pandangan kita. Padahal dia lebih tahu dan lebih maklum tentang isu itu. Saya mana tahu bab kereta. Saya pun pakai kereta Klisa saja. Nampak tak? Jadi maknanya orang lebih tua akan hormatkan kita kalau kita rapat dengan mereka. Wallahualam. Allah Akbar. Kelisa Ustaz. Baik, saya cuba bayangkan kelisa Ustaz tu macam mana. Baik, berikutnya Ustaz, Datuk, kita raikan mungkin soalan terakhir untuk pagi ni. Banyak kali terakhir dah ni. Pak Suliram 2 kali terakhir Ustaz. Dengar izin Datuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, mengapakah Islam amat menitik beratkan keharmonian dalam meraikan setiap permasalahan atau perselisihan pendapat dan menolak untuk memulaukan dan lebih kepada bermusyawarah? Mohon pencerahan. Terima kasih yang bagi Datuk, biar tahu jangan keliru. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah dah bagi tahu, berpegang teguh dengan tali Allah. Bila kita tidak mengharmonikan antara pandangan-pandangan kita yang bertelagah ini, dia akan membawa kepada kesan yang buruk apabila berlakunya perbalahan. Dia akan memecah belahkan umat Islam. Maka apabila umat Islam berpecah, apa yang akan menguntungkan kita? Tidak ada apa yang menguntungkan kita. Bahkan kerugian semata-mata. Jadi keharmonian itu sangat ditekankan oleh Islam, dan Nabi SAW mengajak kepada pengharmonian dalam semua perkara, termasuk dalam isu-isu perbezaan pandangan, pendapat dan sebagainya. Apa-apa pun balik kepada mereka yang pakar jika kita tak dapat selesaikan. Itu yang Allah kata dalam Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Allah bagi tahu dah. Taat Allah, taat Rasul dan para pemimpin. Pemimpin termasuklah para ulama. Kalau berlakunya khilaf lagi, maka baliklah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya baliklah kepada Quran.
yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ akan kita jumpa penyelesaian yang sempurna. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kita dah pun berada di penghujung rancangan. Subhanallah, satu penjelasan dan juga perkongsian yang cukup menarik yang bagi Datuk pada pagi ini, dan kita minta yang bagi Datuk kongsikan sedikit secara tuntas rumusan untuk kesimpulan apakah sebenarnya tindakan ataupun pelan tindakan yang mungkin kita boleh lakukan dalam usaha untuk kita mengharmonikan perbezaan. Sedikit daripada Datuk. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Lau kunta ta'rifu ma fika." Apabila kamu tahu apa yang ada pada diri kamu, wala yadurruka ma qila fik, maka kamu takkan risau apa yang orang akan bercakap tentang kamu. Allahu Akbar. Maknanya kita tak perlu pun bergaduh, kita tak perlu pun berdebat. Kita tak perlu pun rasa rasa malu dengan kekurangan kita, sebab kita tahu diri kita. Jadi bila kita tahu diri kita, kelemahan kita, kelebihan kita, kita takkan risau dengan apa yang orang kontroversikan ataupun orang bergosip tentang kamu. Jadi dalam isu ini mengajar kita erti tawaduk, dan kita tak perlu mencari jalan untuk berbalah, tetapi lebih kepada pengharmonian yang mendatangkan solusi. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Terima kasih kepada para penonton atas kesetiaan anda, dan kita minta yang berbahagia Datuk tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan di keberkatan pada bulan Syahrul Anwar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Amin ya Allah. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Amin ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair sekali lagi bagi Datuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan semangat kepada Datuk, menambahkan ilmu pengetahuan kepada Datuk untuk terus membimbing kita, khususnya dalam Tanyalah Ustaz. Dan terima kasih Datuk, dan juga para penonton terus setia menonton Tanyalah Ustaz pada esok hari, jam dan juga waktu yang sama, dengan topik sirah kisah 25 Rasul Nabi Adam alaihissalam, bersama dengan Da'i Hilman selaku moderator, dan juga panel yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.